أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wa syukurulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sailus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Muka surat 156. Kerana sabda Nabi. Betul dah sini dah. Atas lagi dah. Kita ambil hadis atas tu dah. Sikit naik ke atas sikit. Kata Fudail rahimahullahu ta'ala, yang artinya setengah daripada riya itu iaitu meninggalkan amal kerana takut daripada riya. Jadi orang yang tak buat amal kerana dia takut timbul riya, sebenarnya itulah riya. Sebab apa? Sebab kerana yang menjadi perhatian dirinya orang. Kita sebelum ni kita faham riya lain sikit. Kita buat amal tujuan orang tengok. Ni dia tak buat kerana orang tengok. Jadi rupa-rupanya menurut Fudail itu juga sebahagian daripada riya. Kalau kita buat amalan kerana orang tengok, itu memang jelas riya lah. Sekarang ni kita tak buat disebabkan kerana ada orang tengok, itu juga dikatakan riya menurut Fudail. Jadi pokok pakal nak terlepas daripada dua-dua ni, kita buat je lah. Jangan kisahlah orang ada ke, orang tak ada ke, orang tengok ke, tak tengok ke, buat je. Yang itu yang selamat. Adapun berbuat amal kerana manusia, yakni kita buat sesuatu amal kerana manusia ni, maka iaitu dinamakan syirik yang khafi. Jadi menurut Fudail, kita buat sesuatu amalan kerana orang, kerana manusia, itu dinamakan oleh Fudail sebagai syirik khafi. Pada kita, inilah riya yang kita fahami sebelum ini. Tapi pada Fudail, dia menamakannya sebagai syirik khafi. Sebenarnya, syirik khafi dengan riya ada persamaan yang sangat rapat. Dinamakan amalan ini sebagai syirik khafi kerana ada perkongsian. Dia buat amal kerana Allah, campur kerana manusia. Itu ada perkongsian. Maka sebab itu Fudail menamakan sebagai syirik khafi. Tapi kita sebelum ini, amalan seperti ini kita sebut juga sebagai riya.
Tapi dua-dua ni kalau kita perhatikan ada persamaan lah. Antara syirik khafi dengan antara syirik khafi dengan riya ada pertinanan dari segi nama je. Ada yang panggil syirik khafi, ada yang panggil riya. Dari sudut-sudut yang berbeza ni, maka kita dari sudut tertentu dinamakan riya, dari sudut dia nak suruh orang tahu tu, dari sudut ada perkongsian kerana Allah dan kerana orang lain, dinamakan syirik khafi. Jadi apa pun pandangan Fudail ini, orang yang berbuat amal kerana manusia, maka itu menurut beliau dinamakan syirik khafi. Apa pun nama, bahawa perbuatan itu perbuatan yang buruk, taklah atas nama apa pun, syirik khafi ke, riya ke, dia adalah perkara yang buruk. Tetapi sekiranya bahawa diperbuat akan amal itu dan diikhlaskan akan dia, jadi yang sepatutnya kita buat saja amalan itu dan mengikhlaskan amal, jangan ada tujuan-tujuan yang lain. Sekiranya mari dalam hati terlintas dengan lintasan riya, itu tidak dinamakan riya. Itu orang panggil khawatir riya saja. Dia tahu riya ni maksudnya begini dan buruk, dia tambah, tapi masa buat amal tu mari lintasan-lintasan. Itu tidak dinamakan riya. Sebab riya ni kemahuan kita, kosak kita nak tunjuk orang. Sekarang itu bukan kosak kita, bukan niat kita, tapi mari gangguan lintasan tu. Orang tengoklah inilah. Itu lintasan khawatir. Itu tidak dinamakan riya. Tidak dinamakan riya. Cuma dia ganggu konsentrasi kita lah. Tumpuan kita ni sepatutnya kita boleh memberikan sepenuh perhatian, ingatan kita kepada Allah, terganggu dengan lintasan-lintasan ni. Itu je masalahnya. Dan ditolakkan akan riya itu, cuba dinafikan, cuba dibuang. Tetapi jikalau amal itu ta'alluq dengan manusia, dengan makhluk, seperti yang berkait dengan makhluk ni, seperti jadi qadi dan jadi mudarris. Qadi ni qadi lah, yang menjatuhkan hukum, yang menyelesaikan masalah di mahkamah, qadi. Ataupun mudarris ni guru yang mengajar. Dan jadi raja, dia jadi pemerintah. Maka apabila diketahuinya akan yang demikian itu, tiada jadi adil. Kalau dia tahu yang demikian itu menyebabkan dia jadi tak adil, maka wajib atasnya meninggalkan yang demikian itu. Jadi sekiranya perkara tersebut itu mempengaruhi keadilan dia, sekiranya dia seorang qadi menjatuhkan hukum, dia seorang mudarris, guru, seorang raja, disebabkan kerana ada faktor-faktor riya ni menyebabkan mungkin dia bertindak atau menjatuh hukum secara tidak adil, maka hendaklah dia meninggalkan suasana tadi tu, perkara-perkara yang ada erti-erti riya, yang menyebabkan dia jatuh hukum secara yang tidak adil. Contohnya dia qadi, ada orang yang tengok ramai ni. Kemudian orang tengok ramai ni pula orang yang ada hal-hal tertentu yang mana qadi ni tengok pada orang ni mungkin mempengaruhi dia. Orang ramai ni akan memanggil qadi untuk menjatuhkan hukum. Masa tu dia kena lari daripada suasana itu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min wali ashrin illa jaa yaumal qiyamah yaduhu maghlulatun ila unuki la yafukkuhu illa adluhu." Wa fi riwayatin atlaqahu adluhu
wa awsaqahu juruhu. Jauruhu, jauruhu. Wa awsaqahu jauruhu. Jaurun, zalim, tidak adil ataupun tidak adil, jaurun. Wa awsaqahu jauruhu. Artinya tiada daripada orang yang jadi penghulu yang memerintah di dalam 10 orang, yakni menjadi ketua dalam kelompok 10 orang, melainkan datang ia di dalam hari kiamat itu, pada tangannya itu belenggu kepada batang lehernya. Hari kiamat nanti, orang yang ini yang akan disebutkan kriteria atau cirinya, sebabnya nanti di hari kiamat dia didatangkan Allah dalam keadaan tangan dia terikat ke tekuk dia tu. Terbelenggu, terikat di tekuk dia. Macam kita kat orang tawanan lah, tangan ikat tekuk. Dan tiada yang melepaskan akan dia melainkan adilnya. Yang akan melepaskan dia daripada keadaan itu adalah adil dia itu dalam memutuskan sesuatu. Dan pada suatu riwayat, melepaskan akan dia itu oleh adilnya dan mengikat akan dia itu oleh zalimnya. Yang ini bergantung kepada adil atau tidak adilnya. Kalau dia seorang yang adil, maka dia terlepas daripada ikatan belenggu itu. Kalau dia seorang yang curang, yang zalim dalam memutuskan sesuatu, maka terikatlah tangannya ke tekuknya itu. Jadi hadis ni, riwayat ni nak beritahu tentang orang yang berperanan sebagai ketua kaum ataupun qadi ataupun raja atau sebagainya lah, yang dianggap sebagai mengetuai sesuatu, memutuskan sesuatu, menjatuhkan hukum ke atas sesuatu. Jadi keadilan dia itu adalah diperlukan. Maksudnya kalau dia tidak adil, akhirat nanti inilah antara gambaran yang disebut dalam hadis. Jadi bergantung keadilan atau tidak. Cuma nak dikaitkan di sini oleh Syekh ni, sekiranya faktor riak itu boleh mempengaruhi keadilan, dia kena tinggal, jangan dijatuhkan hukum. Andai kata dalam majlis itu pengaruh orang ramai tu menyebabkan dia menjatuhkan hukum secara tidak adil, dia jangan jatuh hukum macam tu. Dia kena tukar hukum orang lain, ataupun dia jangan memutuskan pada waktu itu. Maksudnya bahawa riak ini sekiranya mempengaruhi seseorang yang membuat keputusan itu, dia kena tinggalkan. Dia kena tinggalkan perbuatan riak itu. Hak ni yang berkait dengan makhluk. Hak tadi tu, hak asal tu, masalah riak dalam ibadah. Tengah buat ibadah ada orang. Ada orang. Jangan dia berhenti. Jangan dia tinggalkan ibadah tu. Itu bab ibadah ada berkait dengan orang. Jadi tugas dia lawan. Jangan sampai dia ada niat untuk riak. Sebab kalau dia tinggalkan ibadah itu kerana orang, maka itulah yang dikatakan oleh Fudail sebagai riak. Nak semayang ada orang, cuba berhenti dah sekarang, ataupun dia temu lagi. Jadi itu riak menurut Fudail. Jadi kalau dia tidak buat, dia tinggalkan. Maksudnya jangan dia tinggalkan. Ada orang ke tak ada orang ke, jangan dia tinggalkan ibadah dia, jangan dia tinggalkan kebajikan dia itu. Hendaklah dia buat. Cuma tugas dia lawang. Jangan sampai ada niat untuk dia perlihatkan ke orang. Jangan sampai niat supaya orang tengok dia. Orang tengok cerita lain, tapi jangan dia ada niat untuk orang tengok, untuk dia perlihat ke orang. Jadi tugasan dia jangan ditinggalkan ibadah. Adapun kes yang selepas tu iaitu orang yang benda yang berkait dengan orang. Sekiranya riak itu mempengaruhi dia untuk tidak adil, dia kena tinggal benda tu. Ibadah tak lah. Ibadah jangan tinggal kerana orang tadi tu. Jangan dia berhenti kerana orang. Sebab kalau dia berhenti kerana orang, itulah riak, kata Fudail. Maka jangan dia berhenti. Cuma dia kena baiki diri dia. Kena betul. Cuma yang dimasukkan qadi ni hak kait dengan orang.
Jadi jangan dia buat CP yang sama dengan riak tadi. Jangan buat CP sama dengan riak. Maksudnya dia ganti nak jatuh hukum orang. Kemudian ada orang tengok, maka pandangan orang tu mempengaruhi dia untuk menjatuhkan hukum secara tidak adil. Lepas tu dia tetap menjatuhkan hukum. Sepertilah dia beribadah tadi tu, dia tidak tinggalkan. Maksudnya dia kekal melakukan ibadah. Sekarang dia melibatkan orang lain. Jadi dalam kih melibatkan orang lain ini tidak sama dengan kih ibadah yang tidak melibatkan orang lain. Jadi maknanya Ustaz, apabila seseorang tu dia ada sifat yang boleh dipengaruhi orang lain dalam dia buat keputusan, itu pun dipanggil riak juga. Dia tidaklah faktor riak itu mempengaruhi dia untuk tidak adil. Jadi mana benda ni bukan tiap-tiap orang dia, setengah orang. Setengah orang je. Setengah orang ni dia akan ada boleh dipengaruhi. Ya. Yang tidak. Jadi yang tidak mempengaruhi tak apalah. Cuma yang nak diberitahu di sini dua keadaan yang berbeza. Satu ibadah yang tak berkait dengan orang, satu perkara yang berkait dengan orang. Baik, yang tidak berkait dengan orang ni, sekiranya dia ada orang tengok dia buat sesuatu, jangan dia berhenti. Sebab kalau dia berhenti, itulah riak. Dia tak buat sebab ada orang. Yang kedua ni berkait dengan orang. Ada orang tengok, pandangan orang tengok dia tu mungkin mempengaruhi dia sehingga dia jatuh hukum cara salah. Hak ni jangan dia teruskan. Ibadah dia kena teruskan. Hak ni jangan teruskan. Itu nak kabarnya dua keadaan yang berbeza. Hak tak berkait dengan orang dengan hak berkait dengan orang. Jadi hak berkait ni sekiranya pandangan orang tadi itu mempengaruhi dia, riak tadi itu mempengaruhi dia ni jatuh hukum, jangan dia jatuhkan. Maksudnya indahlah dia berhenti. Dia stop, jangan jatuh hukum. Berbeza dengan ibadah. Bila orang tengok, jangan dia berhenti. Sebab kalau dia berhenti, itulah sebenarnya riak. Itu nak khabar tu je. Dalam keadaan dia sadar. Dalam keadaan dia sadar, jadi mana keadaan training boleh mempengaruhi dia, dia sadar dia berhenti. Tapi ada orang yang tak sadar, dia teruskan. Dalam keadaan itu kita dari segi ni dia melanggar lah perintah ni. Dan dia mungkin tidak adil dan keputusannya lah. Tidak adil dan keputusannya. Jadi Tok Syekh ni nak beritahu bahawa atas pandangan Fudail ni, kita meninggalkan ibadah kerana orang itu sebenarnya riak. Kita tinggal tak buat. Sebelum ni yang kita faham, kita buat ibadah kerana orang. Sekarang ni tak buat kerana orang pun itu juga riak. Jadi sekiranya kita berada dalam keadaan seperti ini, maka disuruh jangan berhenti ibadah tu. Buat macam biasa. Cuma baiki niat, jangan sampai ada tujuan riak. Itu kehendaknya. Itu tak kait dengan benda-benda lain. Tapi sekiranya kih yang dimasukkan tadi itu kait dengan benda lain. Dia menjatuhkan hukum orang, dia sebagai qadhi dan sebagainya. Ni sekiranya ada unsur riak dan boleh mempengaruhi keadilan, dia kena stop, kena berhenti. Ibadah terbalik, jangan dia berhenti. Itu nak khabar kelainan. Jadi sekiranya pandangan orang mempengaruhi dia dalam menjatuhkan hukum, menyebabkan dia tidak adil, dia kena berhenti, dia kena stop. Dan ini berlawanan dengan amalan yang tak berkait dengan orang. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, maka sekiranya bagi orang yang berakil ni akal lah, berakal, orang yang ada akal, orang yang bahasa kita kok cerdik lah, yang berakil, yang ni berakal itu lari daripada yang demikian itu, hendaklah dia menjauhkan diri daripada keadaan-keadaan yang tadi itu, keadaan-keadaan yang merosakkan seperti yang disebutkan tadi. Kerana di dalamnya itu sangat ditakuti, kerana yang demikian itu barangkali membawa kepada bersifat dengan kejahatan yang di dalam batin. Kerana perkara-perkara yang demikian itu tu
dia boleh membawa kepada tumbuhnya sifat-sifat yang buruk di dalam hati. Seperti apa? Seperti kasih akan harta dan kasih akan kemegahan dan barang sebagainya, daripada segala sifat yang kejahatan yang di dalam batin. Jadi perkara-perkara yang disebutkan tadi itu hendaklah kita jauhi. Sebab perkara-perkara demikian kalau kita ikut, kita lock, kita biarkan, dia akan menumbuhkan sifat-sifat yang buruk di dalam hati ini. Hak lain lagi, ia cabang banyak lagi ni, iaitu timbul kasih kepada harta. Yang ni riak ni, kalau kita biarkan dalam hati, dia akan buah. Ia akan tumbuh pokok-pokok lain lagi. Bukan pokok ni saja, ia akan tumbuh benda-benda lain lagi, cabang. Antaranya kasih kepada harta, kasih kemegahan, dan sifat-sifat kejahatan yang lain lagi yang di dalam hati. Jadi seolah-olahnya, bahkan itulah yang nak diberitahu oleh Al-Ghazali, bahawa riak ini dianggap seperti ibu bagi penyakit-penyakit hati. Salah satu di antara beberapa sifat-sifat mazmumah yang dianggap ibu bagi penyakit hati, yang daripadanya bercabang, tumbuh penyakit-penyakit lain lagi. Seperti yang disebutkan tadi, kasih ke harta, kasih kepada kemegahan, itu cabang-cabang riak. Bermula dengan riak, sebab apa dia nak tunjuk amalan dia ke orang? Bermula daripada itu. Dia nak tunjuk supaya orang tengok, orang pandang dengan kedudukan, kelebihan. Lepas tu orang beri macam-macam ke dia. Bila orang tu dimuliakan, macam-macam lah. Orang ni beri benda ni, orang ni beri benda ni. Daripada tu timbul dalam hati pula kasih kepada pemberian orang, kasih kepada harta. Dia cabang, cabang situ, cabang sini, ia tubik macam-macam lagi. Itu maksudnya. Dia dahan ini kalau tidak catah awal, hak tumbuh tu kadang-kadang banyak lagi. Kalau tidak catah molek, kalau tidak buang daun akar dia tu, dia pakai potong-potong sekerat aja, cabang dia tu banyak lagi kena molek. Sebab tu dia kena cabut sampai ke akar umbi. Daripada segala sifat yang kejahatan yang di dalam batin, yakni sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati dia tu akan tumbuh. Maksudnya daripada riak ni akan tumbuh penyakit lain lagi. Tetapi jikalau ghalib padanya dapat pahala, seperti ada ia adil di dalam mendirikan hukum syarak, serta lepas ia daripada segala sifat yang kejahatan itu, maka iaitu harus ia jadi qadhi atau jadi raja. Jadi sebab tu tengok atas orang tadi lah. Sekiranya dia tidak seperti itu, dia boleh melakukannya dengan adil. Dalam masa yang sama juga dia terlepas daripada sifat-sifat keburukan kejahatan yang tadi itu, sifat-sifat mazmumah yang tadi itu, maka bolehlah dia teruskan. Dia lakukan ini, dia jadi qadhi ke, jadi hakim ke, ataupun jadi pemerintah, penguasa ke, dia boleh. Jadi perkara ini bergantung kepada orang tu. Kalau dia rasa pandangan orang menjadikan dia ni jadi tak adil, dia kena stop. Tapi kalau dia boleh tidak seperti itu, dia boleh berlaku adil kerananya, kemudian tidak ada hal-hal sifat-sifat yang buruk dan tentang daripada perkara itu atas diri dia, maka dia boleh teruskan. Bahkan kalau dia teruskan tu, dia dapat pahala pula. Jadi benda ni kalau lakuh kiri, jatuh lokang. Kalau lakuh kanan, boleh naik gong. Boleh belaka. Boleh. Jadi buruk sangat, jatuh lokang. Maksudnya berdosa lah, berlaku zalim lagi lah, dosa lah. Tapi kalau lebih baik, berpahala pula. Berpahala.
Hak tu kena betul. Kenyataan hari ini ni itulah yang perlu. Jadi dulu kita ingat orang-orang ni, Malaysia kita ni, kalau Terengganu lah kita ingat dulu, nak masuk bekerja di jabatan-jabatan kerajaan, dia atau pupuk semangat tu boleh 10 hari. Nampaknya orang politik kena buat gitu juga, masuk pupuk semangat. Maksud kena betul aspek-aspek ni lah. Tapi sejauh mana berkesan tu cerita lain. Paling tidak ada usaha-usaha memahamkan perkara ni, memahamkan. Mudah-mudahan jadi, mudah-mudahan terbaiki sikit. Tak kira lah. Tapi sebenarnya perkara ni bukan saja melibatkan kelompok-kelompok tertentu, tapi dia melibatkan semua orang. Iaitu harus ia jadi qadi, atau jadi raja, atau jadi penghulu orang, atau jadi mudarris. Mudarris ni guru lah yang mengajarkan ilmu, kerana pahalanya itu amat besar. Kalau kena gaya, jadi berganda kelebihan, berganda kebaikan. Sama ada qadi ke, hakim ke pemerintah ke, raja ke, kena gaya berganda-ganda, peluang besar. Tapi kalau tak kena gaya, jatuh kau. Dua-dua boleh jadi belaka. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaumun min ayami adilin khairum min ibadati rajuli wahdahu 60 aman. Artinya, sungguhnya sehari daripada raja yang adil itu terlebih baik daripada berbuat ibadat seorang lelaki padahal sendirinya 60 tahun. Seorang raja yang adil, masa sehari dia tu berbanding dengan seorang lelaki buat ibadat 60 tahun dalam keadaan terasing. Maksudnya tak ada ruang untuk riak, ikhlas 60 tahun. Baik raja yang adil ni seorang. Nak kabur kelebihan dia. Bila kena gaya, banyak boleh. Tapi salah sikit, ubah berdebing. Jadi ni kena mengaji, kena tahu dan kena kuat juga. Sebab kita ni, inilah ruang-ruang untuk orang mendapat ganjaran di sisi Allah. Cuma dia tinggal lagi, dia kena belajar ilmu, faham benda gini. Yang kedua, kena ada hati yang jujur, hati yang inginkan kebaikan, dapatlah. Bolehlah kebaikan ni. Kalau hakim ke, qadi ke, raja ke, kita tengok dari sudut keadilan dia. Ya. Pak cikgu tu mana kau? Tak mengajar ilmu salah tu. Kan sama juga, nisbah pada cikgu dari sudut dia lah. Adil cikgu tu mana salah? Kalau dicontohkan qadi tadi keadilannya, kalau cikgu tadi tu tugasan dia, dia mengajar. Maksudnya kalau dia mengajar tujuan bukan kerana Allah Ta'ala, maka dia itu buruk, nisbah kepada tidak berpahala, bahkan berdosa. Tapi kalau dia mengajar itu dengan tujuan yang betul, tidak ada riak, maka berganda-gandalah ganjarannya. Jadi contoh keadilan ni itu dari aspek yang menjatuhkan hukum. Adapun contoh-contoh lain itu mudarris itu tengok atas tugasan dia, spek tugasan dia. Kerana pahalanya itu amat besar. Seorang yang mengajar orang, dia ajar orang bukan ajar apa, ajar reti baca alif betul. Ngaji Quran surah kecil. Sekapung orang pandang ngaji kerana jasa dia. Jadi nisbah kepada ganjaran sampai dia mati, selagi orang ni hidup mempraktiskan ilmu yang belajar tu, selagi tu sahang tu sampai ke dia. Orang tua kita dulu memang dia buat sistem ni, dan kita pun dang rasa orang tua itu mengaji. Kita hari-hari duk pergi mengaji ke rumah orang tua tu sampai kita pandai. Jadi kita sampai hari ni kita pakai lagi ilmu tu. Jadi
apa yang kita buat hari ni tetap akan sampai kepada guru kita dulu tu. Apa pun ajar kita sampai kita pandai. Itu maksudnya. Jadi mudarris ni, guru ni sama. Bila dia tidak ada unsur riak, dia berganda-ganda dapat. Tapi kalau dia ada riak, tak boleh lah. Rosoklah tindakan amalan dia tu. Adapun ibadat yang tiada takluk dengan makhluk, ini ada kait dengan makhluk. Seperti sembahyang, solat kita tak kait dengan orang. Tadi qadhi tadi itu menjatuhkan hukum memang berkait dengan orang lah, sebab ia menghukumkan orang. Tidak hukum atas angin, mesti dihukum orang, berkait dengan orang. Adapun sembahyang ni tak berkait, tak berkait dengan orang. Dan memberi sedekah, memanglah nampak berkait lah, sebab dia beri sedekah ke orang, tapi atas dia nak beri ke tambur. Jadi dikira macam tidak berkait jugalah. Adapun qadhi ni tetap dia kena jatuh hukum. Dan barang sebagainya, yang ni contoh-contoh lain lagi lah, yang melibatkan amalan-amalan yang tak berkait dengan orang, maka iaitu tiada harus meninggalkan dia. Tak boleh kita berhenti disebabkan kerana orang tengok. Tetap kena buat. Sebab meninggalkan, kita tak buat kerana orang tengok, itulah sebenarnya riak. Kerana takut akan riak itu, disebabkan kerana takut riak, kita tak buat. Asal ada nak beri dah sedekah sikit dalam tong sejid, orang tengok tak jadi. Tak jadi, seluk dah kocek. Tengok ada orang, dah jadi riak aku lagi. Sebenarnya tu jadi riak. Tu jadi. Kena betul tu. Melainkan apabila tiada hadir sekali-kali di dalamnya niat ibadat, dan adalah semata-mata niat riak, kecuali memang tak ada niat langsung untuk buat ibadat, semata-mata riak, tu dia kena berhentilah. Maksudnya gini, kita ada orang baru nak cocok dalam lubang, dalam tabung sejid tu. Bila tengok orang, memang niat awal dia tu nak riak dah. Hak ni tak apa dia berhenti. Hak tadi tu tak tahu dia nak buat ibadah, tapi ada orang tengok, nak tahu tak ada benda dah, tengok ada orang, dah jadi riak. Hak ni jangan dia berhenti. Sebab apa? Asal ibadah tu bukan riak. Asal bukan riak. Jadi ada orang jangan berhenti. Kalau dia berhenti, itu juga riak. Adapun hak ni memang asal dia tu memang nak tunjuk dah. Ni dia kena berhenti, kena stop lah. Kalau kita buat sesuatu, ataupun kita nak buat sesuatu, sebab mendukung orang. Jadi mana apabila masuk mendukung orang tu, tak jadi lalu lah. Tak jadi lalu. Melainkan apabila tiada hadir sekali-kali di dalamnya niat ibadat, yakni orang yang tak ada tujuan niat ibadah langsung, memang asal untuk riak dah, ni tak apa dia berhenti. Tadi tu bukan tujuan tu, tapi tiba-tiba ada orang, dia berhenti sebabkan kerana orang. Tu dilarang supaya jangan berhenti, teruskan. Dan adalah semata-mata niat riak, yakni niat hak tadi tu, yakni daripada awal lagi memang dia nak riak. Jadi yang ni dia kena berhentilah, sebab memang tujuan asal dia memang niat riak dah. Maka iaitu sah ibadatnya itu, yakni sah ibadat dia, iaitu orang yang memang pada ada niat ibadah, tapi tengah jalan tu ada orang, tu dia teruskan. Jadi ada orang tadi tu tidak menghalang dia, maka ibadah dia tu sah, diterima, tidak dinamakan sebagai riak. Jadi maka ketika itu hendaklah ditinggalkan ibadatnya itu hingga hadir di dalamnya itu niat ibadatnya. Adakan ibadat tu
Saya rasa silap sikit. Ibadahnya dah. Jadi dalam kitab saya ni itu dia ada kesilapan lah ikut cetakan saya ni. Jadi hendaklah ditinggalkan ibadahnya itu. Yakni orang yang tak ada sikit niat ibadah, daripada awal lagi memang niat untuk riya. Ni kena berhenti sehinggalah timbul balik niat ibadahnya itu. Maka diteruskanlah. Ada pun orang yang asalnya niat ibadah, tapi ada orang ibadah nak berhenti, jangan berhenti. Diteruskan, itu sah ibadahnya. Ini memang awal lagi niat bukan ibadah, untuk riya. Dia kena boleh tinggalkan sehinggalah timbul balik niat buat ibadah, barulah diteruskan semula. Maksudnya kalau kita niat daripada awal ni mari nak riak ke orang, kena rehat sekejap, minum air ke benda ke. Betul dia tu buat semula. Kalau hingga hadir di dalamnya itu niat ibadatnya, timbul niat ibadah, maka pada waktu itu orang tengok ke, orang tak tengok ke, jangan risaulah. Maka ketika itu lazim diperbuat akan ibadahnya itu, yakni hendaklah diteruskan ibadahnya itu. Bila timbul tujuan nak buat ibadah, ada orang, jangan dia berhenti, teruskan. Lazim maksudnya diteruskan ibadahnya itu. Adapun ibadat yang telah beradat padanya, berbuat akan dia, yakni ibadah yang kita buat secara menjadi kebiasaan dah, beradat dah. Ibadah yang memang kita buat semua gitu, itu buat semua. Maka hadir orang banyak padanya, kemudian kebetulan ramai orang mari gitu, tapi dia buat semua dah gitu. Setiap kali dia masuk dalam masjid, dia mesti solat tahiyatul masjid. Ataupun setiap kali masuk masjid, mesti dia masuk dalam tong tu serial. Contohnya, menjadi kebiasaan dia dah. Tapi tiba-tiba hari itu, ramai orang mari. Dan takut ia mengerjakan dia kerana dia. Tiba-tiba timbul takut. Sebab sebelum ni mari awal, orang tak tahu. Tapi memang ia awal semua. Dia semayang tadi masjid, dia sedekah serial. Tapi hari itu mungkin ada kematian, orang ramai mari. Jadi dia rasa takut timbul riya. Padahal waktu lah pekerjaan dia semua sebelum ni, sentiasa dia buat. Maka sedianya jangan ditinggalkan akan dia, jangan tinggal. Sebab benda tu menjadi kelaziman dah. Nak kabarnya bahawa gangguan yang mari itu bukan riya. Sebab apa? Memang tak ada orang pun dia buat dah. Artinya apa yang dia buat itu dasarnya ikhlas. Sebab tak ada orang pun dia buat. Cuma kebetulan hari itu orang ada. Cuma dia mari kebimbangan takut riya. Jadi kebimbangan itu tidak merosakkan. Tidak merosakkan ibadah yang sudah menjadi kebiasaan dia buat. Dan bersungguh-sungguh ia menolakkan riya itu. Cuma tugasan dia hendaklah dicuba melawan perasaan dia itu, cuba tolak. Sebenarnya bila dia ada kemahuan nak tolak dorongan perasaan riya tu, sebenarnya itu sudah cukup menandakan bahawa dia tidak ada niat untuk riya. Dia cuma tengah lawang. Cuma kadang itu orang panggil maqam mujahadah. Dia tengah berlawang nak menyucikan hati daripada dorongan-dorongan buruk. Bukan dia nak melakukan keburukan, dia berlawang. Jadi yang berlawang ini tidak dinamakan riya atau tidak dinamakan sifat-sifat buruk yang lain. Sebab dia di dalam peringkat melawannya. Bila sebut dia lawan tu, dia tak boleh lah tu. Yang dikatakan sifat buruk ni, benda tu menjadi keinginan dia, menjadi kemahuan dia, baru dinamakan sifat yang buruk. Menolakkan riaknya itu di dalam hatinya, yakni menolakkan sebab yang membawa kepada riak itu. Dia buang apa-apa yang akan menimbulkan perasaan riak di dalam hatinya. Seperti yang telah tersebut dahulu, sekalian sebab yang jadi dengan dia riak itu. Jadi sebab-sebab yang menimbulkan riak sudah dibahaskan pada fasa-fasa yang lalu. Jadi tugas dia sekarang yang timbul, dia biasa dah buat kebaikan, tiba-tiba ada orang timbul takut
takut timbul riya, maka jangan dia tinggalkan, adalah diteruskan dan dicuba nak melawang sifat riya itu dengan cara dia lawang ataupun menolak, menghindari punca-punca yang boleh mendatangkan riya. Wallahu a'lam bifasad. Sedang walid. Jadi berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.